Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to proceed with several examples daripada slides and a few from the tutorial. So yesterday you owe me these questions, right? So saya ada tanya kamu semua macam mana kita nak boleh solvekan soalan ni lah. Soalan nombor problem 3 ni. So basically benda ni sangat simple sebenarnya kalau ikutkan. So konsep dia yang kita dah belajar semalam, Ohm's Law and kita dah belajar pasal Kirchhoff current law, current in sama dengan current out, and Kirchhoff voltage law, which is a voltage dalam satu circuit atau total voltage dalam a closed loop circuit is equal to 0. Dan kita dah belajar voltage divider dengan current divider. Voltage divider ni kita pakai bila ada resistors connected in parallel. Sebab dalam parallel voltage berlainan. Dalam voltage divider ni kita pakai bila ada current. Maksud dia kita ada series circuit dengan parallel. So in series, you punya current akan sama, you punya voltage akan berbeza. So that's why dalam series circuit kita boleh pakai voltage divider lah, sebab dia akan divide kan voltage tu, sebab voltage berlainan, so kita akan divide lah kan, ikut depend pada resistor yang kita connect. So in parallel dia punya voltage sama, dia punya current berbeza. So that's why kita kena kira lah pakai current divider untuk dividekan current tu equally kepada dalam satu node tu lah, dalam satu circuit lah. Alright. So kalau kita tengok soalan ni, right, dia suruh kita cari V out dengan I out. So ini adalah I out dan V out adalah di sini. Okay. Kita ada boleh pakai nodal ataupun kita boleh pakai konsep Kirchhoff current law dekat mana-mana sini, sebab kita dah ada current source di sini, right? So kita boleh pakai beberapa cara sebenarnya. Tapi kalau dalam kes ni saya pakai KCL lah ataupun Kirchhoff current law. Kita pakaikan dekat node sini, right? So ini node kita dan kita assumekan sebagai node A. Current masuk sama juga dengan current keluar. Right. So current keluar ni dekat sini dia pecah lagi dua, satu ke sana, satu ke bawah. So according to KCL yang kita tahu, current masuk dalam node A ni, pada node A current masuk adalah 6. Sama juga current yang keluar. Current keluar ni adalah I node campur juga dengan I node over 4. Sini So current keluar adalah I node ke bawah ni dan I node over 4, dan kita ada satu lagi sebab dia pecah lagi. So current keluar ni dia bercabang sampai 3 kat sini. Satu, sini pula dia cabang lagi sekali. So ada 3 total. So di sini kita boleh pakai current di sini kita namakan sebagai I. Okay, I apa-apa je lah, tak kisahlah. Right. So tambah dengan I. Okay. Dan kalau tengokkan dekat sini, right, kita boleh applykan di sini pada node yang sama kita boleh applykan Ohm's law. Pada node yang sama A ni kita boleh pakai Ohm's law. Right. So potential antara sini dengan sini So kita boleh kirakan berapa nilai I node. I node ni flow daripada A, katakan ini point B Ni semua share the same point lah. Okay, ni patah balik ke sini, ni patah balik sini, ini bersama share the same point. Bawah ni semua share the same point lah.
satu node yang sama, iaitu node B. Okay, so I node is equal to V node bagi dengan R. Resistor dia 2. Okay, sorry. Right. Okay, dan kita tahu satu equation. Juga kita tahu I di sini, Ohm's law juga pakai sama juga. So kita boleh kira I kat situ adalah equal to V out bagi dengan 8 So ada dua equation yang kita boleh masuk. Tekan ini equation yang ketiga. So kita boleh masukkan equation 1 dengan 2 ke dalam equation 3. So kita dapatlah 6 sama juga dengan I naught berapa? V naught over 2 plus I naught tadi, I naught adalah V naught over 2. So I naught over 4 ni sama juga dengan I naught over 4 sama juga dengan V naught over 2 bagi dengan 4. V naught per 2 bagi dengan 4 per 1. Ni sama juga dengan V naught per 2 kali 1 per 4. Ni sama juga dengan V naught per 8. So dapatlah sini V naught per 8. Okay. Dan campur dengan I. I adalah V naught per 8 juga. Okay. So kita boleh kira lah dekat sini. Okay. Ambil 24. Boleh selesaikan dari sini 4, 3. Okay. Ambil 8. Kali dengan 8. So 48 sama juga dengan 8 bagi dengan 2, 4. 4 V naught campur V naught campur V naught. So kita dapat 6 V naught is equal to 48. So V naught sama juga dengan 8. 48 bagi 6 adalah 8. Okay. So selesai V naught. I naught pula kita masukkan balik dalam equation 1 ni. So I naught sama juga dengan V naught bagi dengan 2. V naught dapat 8 tadi. 8 bagi 2 kita dapat 4M. Okay. Boleh senang je kan? So basically itu je solution ni sebenarnya untuk soalan ni 2.3 ni. Okay. So semalam juga kita tak buat example dekat sini page 28 ni. Yang ni. Semalam kita tak buat. So kita boleh try buat. Okay. Nak proceed ni dulu. Okay, ini adalah cara untuk simplifykan circuit ni. Okay. Dia suruh kira RAB, total resistance dekat dalam circuit ni lah. Right. So ikutkan ini dia punya asal. Resistor yang asal connection dia sangat serabut lah dekat sini. Tapi never mind, kita boleh berdasarkan konsep series dengan parallel, kita boleh simplifykan dia dengan sangat mudah lah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia kata resistor 6 ohm dengan 3 ohm, dia adalah parallel. Mana 6 ohm dengan 3, 6 dengan 3 yang ni 6 dengan 3. Kenapa? Kalau kita tengok balik, konsep parallel tu, kalau kita ada dua resistor, okay, kalau kita connectkan dia punya kepala dengan kepala dan ekor dengan ekor dia, kita akan dapat parallel. Tapi kalau kita connectkan arwah ni, ekor dia dengan kepala, okay, ni dia punya kepala, ekor dia dengan kepala R2. R1. So this is R2. Kita akan dapat series. Right. So kalau tengok balik yang 3 dengan 6 ni, okay,
3 dengan 6 ni dia bertemu pada C. Okay. Dia bertemu pada C. So kepala dia bertemu pada node yang sama dan juga dia punya ekor bertemu pada node yang sama. Ekor dia mana? Di sini. Ni kepala dia, ni ekor ni untuk 6. Untuk 3 pula, ni kepala dia, ni ekor dia. So dia bertemu pada node yang sama untuk kepala dan ekor dia. Right. So basically jadilah 6 dengan 3 ni boleh dikatakan sebagai resistor yang connect as parallel lah. Okay. Kira 6 dengan 3 tu parallel. Betul. Tapi yang 1 ohm tu seri sikit. Kita keluarkan satu-satu. 6 dengan ohm nanti saya lukiskan sikit-sikit dulu. Okay. 6 dengan 3 dah parallel. Okay, kita dapat 2 lah. Okay, kita kira dulu satu. Betul lah tu. So tapi kita kira satu dulu 6 dengan 3 dapat 2 ohm. Lepas tu kita tengok pula 12 dengan 4. 12 dengan 4 ni yang ni saya buat dia 4 segi. 12 dengan 4. 12 dengan 4 ni 4 punya kepala bertemu pada D. 4 dengan 12 ni kepala dia bertemu pada D. Ekor dia bertemu pada B. So ekor dia bertemu pada B sama juga. Dia bertemu pada B dengan D. So basically dia parallel jugalah. So 12 dengan 4 ni akan jadi parallel. Dapatlah gambar macam ni. Alright. So kalau kita lukis balik dekat sini, dia akan jadi macam ni. Okay. Satu tu masih maintain. Okay. So kita akan dapat tadi. Okay, ini A. Ini 10. Dan ini adalah dia punya C Alamak. Ini C. Ini 1 ohm. Ini tadi apa? D. Okay. So C tu kita dah simplifykan kan. C ni dekat point C ni kita dah simplifykan 6 dengan 3 tadi tu. Kan dah parallel. So tinggal satu resistor je lah sebab kita dah simplifykan iaitu 2 ohm. Pada titik C ni 2 ni dah selesai. Pada titik C ni akan jadi satu saja. Iaitu yang parallel 6 dengan 2. Okey. Dan selepas 1 ohm ni ada titik D kan. Titik D ni tadi kita dah parallelkan 12 dengan 4. Titik D ni kita parallelkan 12 dengan 4. Tadi C kita parallelkan 6 dengan 3. So 12 dengan 4 dia parallelkan dapat 3 ohm. Ada 3 ohm resistor dekat situ. Okey. Lepas daripada D ni barulah jumpa 1 ohm dengan 5 ohm. 1 dengan 5 ni dia series So kita tambah je. Dapatlah satu resistor lagi kat situ. Iaitu 5 tambah 1, 6. Okey. So bawah ni semua share pada point yang sama. Iaitu B Okay. And then ini kita punya B incoming. So kita dapatlah simplify macam ni So basically saya punya petua kalau nak simplify kan, kita tengok dia punya point-point lukis balik, try untuk tengokkan satu-satu point. Okey, masuk sini jumpa 10 ohm, okey, jumpa C. Masuk sini jumpa 10 ohm, jumpa C. Dekat C ni tadi ada 2 6 dengan 3. Kita dah simplifykan dulu satu. So tinggal satu point saja ataupun satu resistor saja iaitu 6 yang parallel dengan 3. Okey, dah selesai. So kita buang 2 ni. Okey, 2 line ni dah tak ada. Dah buang lah. Lepas tu jumpa 1 ohm. Okey, lukis balik. Jumpa 1 ohm. Jumpa pada D Jumpa pada D. D ni dia pecah. Ada 2. Jangan kira yang selepas, kita kira sebelum dululah. Okey, sebelum D ni kita dah buang dah 12 dengan 4 sebab tadi kita dah simplify kan jadi parallel. So dah parallel kan, tinggal satu. Tinggal satu tarik ke bawah, satu. Ada satu resistor je. Selepas daripada dia ada 2 resistor yang kita dah simplify kan iaitu 5 dengan 1 campur jadi 6 lah. 5 campur 1.
Boleh je letak atas ni yang saya beritahu semalam kan. Letak atas ni ke, kat tepi ni, kat bawah, tak kisah mana-mana pun. Okey. Tapi nak bagi senang nampak, kita letak tepi ni lah. Kan boleh je kita letak mana-mana as long as dia kepala dengan kepala bertemu kan. Ekor dengan ekor bertemu. So basically dia akan jadi parallel lah. Contohnya lagi sekali kalau yang siapa tak nampak. Okey, macam ni contoh. Kita letak macam ni. Okey, ini 6 ohm, ini 3, ini 6 Masih juga sama. Untuk 3 ohm punya kepala dia bertemu pada sini. 6 ohm punya kepala dia bertemu kat sini Dia punya ekor dia bertemu pada sini, ekor 6 ohm. Ekor 3 ohm pun bertemu pada bawah. So dia masih lagi parallel. Ataupun kalau kita lukis kat bawah macam ni pun sama juga. Ini 3 ohm, ni 6 ohm. So 6 ohm punya kepala, okay, dia bertemu pada sini. 3 ohm punya kepala pun bertemu kat sini. Dia punya ekor kat bawah, ekor dia dekat bawah. Sama juga, dia masih parallel. Tak kisah mana-mana pun kita connect. Okay. Sebab dulu ada juga student gaduh. Cakap yang kalau letak sini saja parallel. Itu maknanya kita menghafal, kita tak faham konsep. So konsep dia adalah kepala dengan kepala bertemu, ekor dengan ekor bertemu, dia adalah parallel lah. Okay, dapatlah macam ni. Macam ni simple, kita dah tahu. Alright. So kita tahu 3 dengan 6 ni parallel. Ini yang gambar sama yang macam saya simplifykan tadi tu 3 dengan 6 ni parallel sebab kepala 3 dengan kepala 6 bertemu, ekor 6 dengan ekor 3 bertemu. So 3 dengan 6 parallel. Kita dapat 2 ohm. Right. So kita akan dapat 6 ohm. Dekat situlah. So basically kita akan dapat macam ni. Okay, lukis satu-satu tak apa. Biar lambat asal selamat. So ini tadi 6 parallel dengan 3 iaitu kita dapat 2 ohm. Atas ni 1. Ini dah selesai. Tinggal 2. Dan ini 10. Okay. Alright, kalau kita tengok sini 1 dengan 3, 1 dengan 2 ni adalah series sebab dia punya ekor 1 bertemu dengan kepala 2. So dia series dia tak bertemu kepala dengan kepala. So kita boleh simplifikan. Simplifikan 2 campur dengan 1. Ini sama juga dengan 3. Nampaklah gambar macam ni sama. Ini sama je dua-dua ni. 10, 2, yang 3 ni hasil daripada series 1 dengan 3 tadi. Sorry, 1 dengan 2. Nampaklah macam ni. So, ini 2 adalah parallel lagi. Parallel kan kita dapat 1.2. Okay, campur dengan 10. So, lukis lagi gambar tu yang terakhir. Kita akan dapat ini adalah 1.2. Ini adalah 10. A dan B. Okay, so total dia adalah 11.2. Okay. Faham So far, okay kot insyaAllah. 28. Kita tengok soalan yang lebih kurang sama simplified. Malam kita dah kira. Semalam ada dalam video semalam saya tunjuk. Okay, yang ni. Macam mana kita nak kira ni? Okay, ni macam sempit sangat. Saya mungkin dekat sini lah. Okay. So gambar dia adalah yang asal dia seperti tu. 1, 2, 3. Dan sama juga kita pecah dulu. Dia suruh kita kira
RAB. So ini 8, 18, 9, ni 20, ni 5, 20, 1, 9, 2. Okey. First, kalau kita tengok macam ni, the simplest way yang kita boleh buat adalah tengok yang ni dia apa nama? Parallel Kalau tengok yang atas ni. So 20 dengan 5 ni dia parallel. Sebab ekor dengan ekor bertemu dan kepala bertemu. So kita boleh pecahkan dan kita boleh lukiskan jadi macam ni. Pan 9, ni 18, masih sama AB. Yang ini adalah hasil 20 parallel dengan 5. 20 parallel dengan 5 berapa? Sekejap, saya kira sekejap. 20 parallel dengan 5, 4. Okey, ini masih sama 1. 1, 2, 20. So saya tukar color. Okey, ini yang merah tadi. 20 parallel dengan 5 sama juga dengan 4. Confuse 20 parallel dengan 5. So dapat 4. 1. Alright, dekat sini kita boleh simplifykan lagi Apa yang kita boleh simplifykan lagi? Kalau tengok kan, 4 dengan 1 ni series 4 dengan 1 series. So kita boleh tarik ke tepi. Okey. 4 dengan 1 series. Yang dua ni series. Sebabnya ekor 4 ni bertemu pada kepala 1. So dia jadi series lah. Kita lukis lagi satu lagi. Lukis balik. Ni A, ni B. Okey. Dan kita boleh cantikkan dia supaya lagi nampak, kita buat macam ni. Okey, ni masih 20. Ini adalah apa tadi? Series tadi 4 series dengan 1. 4 campur 1. Okey, tengok. Simple je ni Kita jumpakan A8 point A katakan. A8 point A. Pada point A ni masih pecah bawah 18. B jumpa bawah 9. Ni point, kata ni point C. Point C. Okey. Doktor. Yang dua bawah tu sambung mana? Oh, sorry. Dua ni tertinggal. Terima kasih. Saya tertinggal. Betul lah tu. Basically 29. Kita ada 2 Okey, 2 masih ada kat situ. Okey. So daripada A ni dia pecah kepada 3 cabang. Satu ke bawah 9, satu lagi dia pecah kepada 20. Okey. Dan dia pecah kepada 4 series dengan 1. 4 series dengan 1. Okey. So basically kita boleh bentukkan dia sama macam ni. Tak cantik lah. Okey. Terima kasih. So
Dekat lagi sekali, A ni dia pecah 3 So saya bentukkan macam ni. Kita tarik ke tepi sengitkan ke, kita straightkan ke, sama je. Yang penting konsep dia kepala-kepala, ekor dengan ekor. Okey, daripada sini boleh simplifykan lah. Kan? Di mana apa yang kita boleh simplifykan dekat sini. 20 dengan 4 campur 1 ni. Dia adalah parallel kan? So kita boleh ukir balik lah. Ukir balik satu-satu. Sorry, ni B. So 9 ada situ. Okey. 20 ni parallel dengan 5 lah. 4 campur 1, 5 Kita dapat ni berapa ni? 4. So tinggal hanya 4. Dua ni masih maintain di bawah. Okey. Okey, nampak Dia masih sama. 9 masih maintain, 2 masih maintain di bawah. Yang ni kita dah kecilkan jadi tarik ke kiri jadi tinggal 1 lah. Dia bertemu pada node A ni. So tadi 20 dengan 4 campur 1 iaitu series dapat 5. 5 ni parallel dengan 20 dapat 4. So kita dapatlah hasil dia 4 dekat sini Right. So kalau kita tengok yang sini pun mudah juga. Iaitu empat dengan 2 ni dia series kan? Okay. Dia series 4 dengan 2 ni. Sebab ekor 4 bertemu pada kepala 2. Okay, bila series kita selesaikan lagi, ukir lagi satu. Benda yang sama juga. Ni adalah 4 campur 2, 6. Okay, dekat sini pun sama juga. Kita tahu yang 9 dengan 6 ni adalah parallel kan? So kita boleh selesaikan juga. 9 dengan 6 ni parallel. Okay. So 9 parallel dengan 6 kita akan dapat 3.6. Okay, balik. Ini 3.6 tadi. So in between masih ada 18. Okay. Ni kita boleh pecahkan juga. Kalau tengok balik kita boleh lukiskan sama macam ni. Nak bentuk dia lagi cantik, kita buat macam ni lah. Pada point A ni dia pecah pada macam ni satu dan satu lagi. Okey, A jumpa 8 jumpa A. A jumpa 8 jumpa A. Pada A ni pertama turun ke bawah 18. Turun ke bawah first 18. Pada point yang sama turun yang kedua 3.6. Turun yang kedua 3.6. Okey. So dia bertemu pada point, katakan ini B kecil. So dia bertemu pada B kecil. Daripada B, B prime B prime ni patah balik kepada B adalah macam ni. So samalah exactly the same. Macam ni pun nampak sikit.
Dia parallel. So boleh selesaikan lah. 18 dengan 6 ni dia parallel So kita boleh selesaikan. So kita akan dapat 18 dengan 6 ni parallel, iaitu 18 dengan 6, sorry 3.6. Dia parallel, kita akan dapat 3. So ini 8. Okay. Yang ini masih sama B, masih sama A. Okay. Kalau tak nampak lagi, kita lukis lagi ni merah ni. Okay. 18 dengan 3.6 ni dia parallel. Bila kita simplifikan, dia tinggal satu je. So dia tarik ke bawah. So dapat yang ni lah, point ni yang kita dah selesaikan tadi, 2 ni. Okay. So total RAB is equal to 8 dengan 3 series kan. So kita tambah je lah. Dapatlah 11 ohm. Bismillah. Sama 11 ohm. Okay. So basically kemahiran untuk simplifikan resistor ni sangat penting. Sebab banyak soalan yang dibagi mungkin a bit complex, tapi kalau kita boleh selesaikan ataupun simplifikan resistor ni, okay, should be no problem lah untuk kita selesaikan apa segala jenis soalan tu lah. So you all kena mahirkan Ohm's law, KCL, KVL, voltage divider, current divider dengan cara nak simplifikan circuit ni lah. Okay. So kita dah settlekan soalan nombor 35. Okay. Soalan nombor 37 ni kita KIV, nanti kita come back. Saya nak tanya balik soal kepada you all lah, macam mana nak selesaikan benda ni. Ni pun simple juga ni. Okay. Kita KIV. Okay. So sekarang kita untuk chapter yang kedua, ini adalah cara terakhir untuk kita simplifikan circuit. Okay. Series parallel kita dah belajar, and then kita boleh try untuk solvekan transformation. Kadang-kadang dalam circuit apa kita panggil ni, resistor yang terlalu kompleks kan, kita boleh simplify kan. So kita boleh tengok dia punya coordination of resistor tu. So dia boleh jadikan delta ataupun Y lah. Saya rasa ni basically majority dah biasa kan, delta Y, Y delta ni. Okay, kalau dalam Y tu current dia sama phase dengan line kan. So dia punya voltage berbeza and so on lah. Okay, so macam mana kita nak tukarkan delta kepada Y ataupun daripada Y kepada delta. Sometimes dia panggil ni sebagai apa nama, star delta. Ada orang panggil Y delta, sama je lah. Okay. Y ke star ke sama je bentuk dia. Nama yang berbeza tapi konsep yang sama. Okay, so ini cara dia. Alright. Katakan kita ada, ini adalah dia punya coordination. Okay. Yang kat tengah ni Y. Yang kalau yang kat luar ni RC, RA, RB adalah delta. R1, R2, R3 adalah star ataupun Y. Sebab dia ada neutral lah. So basically kita boleh convertkan. Katakan kita ada delta. Okay, delta ni adalah yang luar. Katakan kita ada delta. Okay. RC, RB, RA. Kita nak convertkan kepada star. Nak convert kepada star, basically kita akan dapat yang dalam ni lah. Kita akan dapat yang dalam ni. Okay. So rumus yang dia pakai adalah basically kita mesti pakai, dia akan dapatkan yang dalam sebab kita nak convertkan star, kita akan dapatkan parameter R1, R2 dengan R3 lah. Sebab dia nak dapatkan Y. So daripada RA, RB, RC akan convert jadi R1, R2, R3. Okay, daripada situ macam ni kita nak convertkan based on dia punya equation lah. So equation yang dia bagi adalah seperti ni.
So again, parameter yang nak dapatkan bila kita nak convertkan daripada delta kepada star, delta dia pakai ABC. Nak convert kepada star dia pakai 1, 2, 3. So nak dapatkan unknown dia adalah star 1, 2 dengan 3. So ini ABC dah diberi. So kita boleh pakai rumus ni lah, BC, BC semua ni lah. Okay. Untuk R1, nak dapatkan R1 adalah RB kali RC. Selalunya kalau yang open book ni senang sikit, kita boleh tengok terus kan. Kalau close book selalu saya bagi satu tips lah. Nak convertkan nak dapatkan R1 adalah di sini. Okay, R1. Okay. So dia adalah dia punya yang dia sepitkan R1 ni adalah RC dengan RB. RB dengan RC adalah kiri kanan dia. Okey, bawah semua masih sama. Bawah adalah total resistor. Bawah masih sama, total resistor. Total resistor. Okey, sekarang ni atas yang pening sikit. Nak dapatkan R1, kita kepitkan RB-RC kali RB-RC. Dapatlah. Nak dapatkan R2. R2 dekat mana? Dekat sini. R2 yang kedua, yang kanan ni. Sorry. Okey, R2 yang kepitkan dia adalah RC dengan RA. RC dengan RA. Untuk R3 di bawah. R3 di bawah. R3 yang kepitkan dia kiri dengan kanan lah. RB dengan RA. RB dengan RA. Itu cara kita nak hafal lah apa nama equation ni. Tapi so far open book kita tak perlu hafal, kita tahu macam mana nak guna je lah. Right. So benda yang sama juga untuk transformkan daripada star kepada delta. So star kita ada 1, 2, 3. Neutral. Kita ada 1, 2, 3. So kita ada 1, 2, 3. Kita nak convertkan kepada A, B, C. Kita nak dapatkan A, B dengan C. Okay. So yang atas ni semua sama. R1, R2 plus R2, R3 plus R3, R1. So 1, 2, 2, 3, 3, 1 yang sama. Atas ni sama. Dia terbalik dengan yang kiri ni. Yang kiri ni atas berbeza, bawah sama. Yang kanan ni atas sama, bawah berbeza. Okey, RA. RA dia adalah di mana? Kalau kita tengok RA di sini. RA ni kita nak dapatkan RA. Okey. So siapa yang dia nak bahagikan, selalunya saya selalu sebut kepada pelajar, RA kita nak bahagikan bawah ni adalah kepada benda yang bertentangan dia, iaitu benda yang bertentangan dia adalah R1. Okey. RB pula. RB mana? Di sini. Okey, benda yang bertentang dengan dia adalah R2. RC. Benda yang bertentang dengan RC adalah R3. Itu cara nak hafal lah. Okay, basically tak perlu pun. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni, ini adalah Y sebab dia ada neutral di bawah ni dan dia ada perkali. Basically macam ni je konsep dia. Kita ada 3 resistor. Okay. Kita nak connectkan 3 resistor ni menjadi delta atau Y. So, dalam kes macam ni, ini adalah Y. Kita boleh tengok sama macam ni, Y. Sebab Y dia punya Y, konsep dia, kalau kita tengok tadi, ada A, ada neutral, ataupun titik pertemuan lah. Ini adalah B dan C. Okay. So A jumpa R1, A jumpa R1, jumpa pada N di sini, jumpa pada N. N pecah 2, 1 pergi R2, N pergi R2, pergi B. N pergi R2, pergi B. N juga pergi R3, pergi C. N juga pergi R3, pergi C. Okay. So ini adalah Y. So yang soalan simple dia dah bagi tahu siap-siap transform Y network apa semua ni lah. Tapi kalau soalan dia susah sikit, dia tak bagi tahu benda ni. Kita kena tengok betul-betul dan kita kena convertkan lah. Okay.
ni simple, sangat simple. Dia dah bagi nilai semua R1, 2, 3. Kita masukkanlah. Dia nak transformkan daripada Y kepada delta. So dia nak transferkan daripada star kepada delta. Dia akan cari adalah RA, RB, RC. Dia bagi R1, R2. Okay. R1 dia dah bagi, R2 dia dah bagi, R3 dia dah bagi. So basically pakai je rumus semua ni. Pakai calculator kita akan dapat jawapan. Simple je ni. Okay. Ni adalah R1, R2, R2, R3, R3, R1 bagi dengan R1. Sebab nak cari RA. RA adalah yang bertentangan dia. Okay. RB yang bertentangan dia adalah R2. RC yang bertentangan dia adalah R3. R3. Tadi R2, R1. Okay. Ni simple. Sekarang kita transformkan pula daripada delta kepada Y. So dia bagi RA, BC. Okay. Delta ni, interestingly, dia boleh jadi macam-macam cara untuk lukis. Kadang-kadang orang lukis macam ni. Okay. Kadang-kadang, sorry, dia ada satu lagi resistor. Kadang-kadang dia lukis macam yang dalam gambar ni. Okay. Nampak dia terbalik. Basically dia flipkan 180 darjah ke bawah. So dia jadi macam tu. Okay. So dia jadi 3 segi. Tapi tak kisah. Mana-mana pun tak kisah. As long as dia punya nilai okey dan you refer back kepada konsep ni, should be fine. Jangan tertukar terbalik sudahlah. Okay. Pun sama juga, simple. Kita boleh pakai. Okay. So, pada saya kita lukiskan balik kepada gambar asal lah. Gambar asal ni dia berbentuk segitiga yang ke bawah. So, berbentuk segitiga yang ke bawah seperti ni. So, kita boleh cari RA, RB, RC. So, bila dia segitiga ke bawah ni, dia start RA kat bawah dulu. RA dia pusing counter clockwise. Oh, sorry, clockwise. RA, RB, RC. So, kalau kita tengok balik, RA starting ke bawah ni, RB, RC. Okay. Tapi kalau macam ni punya figure, kita boleh transformkan balik lah. Tukar balik kepada kita punya reference. Supaya senang nak tengoklah, tak confuse. Okay. Pakai je rumus, masuk dapat nilai semua. Simple, sangat straightforward. Ada lagi berapa? Last. Okay. Ini adalah, kalau kita tengok kat sini, kita boleh kirakan RAB. Dia minta kira RAB dengan I. RAB dengan I. Macam mana kita nak buat ni? Ada apa-apa pandangan? Selesaikan parallel. Parallel yang mana? 24 dan 10. Macam 24 dengan 10 parallel, 30 dengan 50 parallel kan. Macam mana? Actually 24 dengan 10 parallel. Okay. 30 dengan 50 parallel. Okay. Bila dah selesaikan tu, tinggal series lah antara parallel belah kiri dengan belah kanan tambah dengan itu akan parallel. Okay. Kita dapat open. ya ke? Sorry. Okay, tapi ada cara yang paling mudah adalah kita transformkan ni. Boleh nampak tak mana satu delta ni? Y ke? Ada tak Y kat sini? Ada tengah. Tengah ni Y. So kalau kita tukar kepada delta, dia jadi macam tu. Kan?
Macam susah je ni. Alamak, gambar dia sekejap Discard dulu. Okay. Ada idea nak buat, nak selesaikan? Simplify dulu. Simplify macam mana? Delta. Kalau kita buat Y, kalau kita buat Y kat sini, basically kita akan dapat macam ni. So, gambar dia akan jadi okay, 13 ni R1. Okay, ni dah tak ada. So, ni R2. Ni 10. Okay, bawah dia R1 tu jumpa dengan apa nama R3. R1 dia akan jumpa dengan R3. Nampak? R3 patah balik kat sini. R3 dengan 2 dengan 10 berjumpa. So, lepas R3 ni ada satu lagi. Ada satu lepas R3 dengan 10. Macam ni, macam lagi susah je. 10 ni 50. Betul ke macam ni saya buat ni? Satu, 3, 10. 1, 2, 10. Lepas 10 tu jumpa 50. 50. Okey, 50 patah balik jumpa sini. Betul dah ni. Okey. Boleh? Bukan Tapi lepas 10 kata. Macam mana? Dia bukan yang ni, yang 10 tu dia connect dengan kaki bawah ni. 10 ke itulah. 10 kena dengan kaki bawah. Yang mana 10 yang ni? 50 tu. Sorry, 50 ni dia connect ke mana-mana? Yang 10 ohm tu. Kaki bawah dia. Dia connect dengan 10 ohm. Dia tak parallel Saya rasa lah. Macam mana maksud dia? Ya. Okay, ni selesai. Sekejap ni settle. Ni settle. 13 jumpa R2 10. So 10 dengan 5 ni dia series lah kan? Betul. So dia sebenarnya dekat sini, dia bukan kat sini. Okay. So dia akan jadi macam ni. Betul lah tu. Ni 13. Ni R1. Kita tengoklah ada beberapa cara boleh selesaikan ni. Dapat tak jawapan yang sama. So ini adalah, kita pecah balik. R2. Ini ada R3. Sorry. R3, R2. Lepas R2 dia jumpa lagi satu iaitu 10 dengan 5. Okey. So kita cuba Y ni transform kepada delta. So dapat nilai R1, R2, R3 macam ni. Sekejap kita tengok pakai ni. Y ni transform kepada delta. Y transform kepada delta. RABC lah, kita namakan ABC.
C. So saya namakan ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Aduh, RA. B di mana? B di sini. C di sini. Okey. Cuba dapatkan kat saya nilai RA, RB, RC dekat sini. Boleh. Macam ni, kita tukarkan dia. Saya cuba je ni, saya tak tahu betul ke tak ni. Dia ada bagi jawapan akhir tak? Ada. Baik. So ini adalah asal dia yang tengah ni silap. Ini 20, 24, 30. Okay, so kita nak transferkan Y kepada delta. Satu, dua, tiga bagi dengan yang bertentang. Yang bertentang dengan dia adalah 20. Okey, total tu berapa? R1 kali dengan R2. R1 kali dengan R2. Ni tak kisahlah kita namakan ni mungkin 1, ni 2, ni 3. Okey. R1 kali dengan R2, 20 kali 30 campur 30 kali 24 campur 24 kali 20. Bagi dengan 20, kita akan dapat 90. Okey. So RB pun yang sama juga. Tadi jawapan atas ni adalah 8100. So RB yang bertentangan dia adalah ni sana. Yang bertentangan dia adalah 30. Kita akan dapat 270. RC yang bertentangan dia adalah 8100 bagi dengan 24. Macam pelik ni. Okey. 1800 betul. Apa dia? 1800 bukan 8100. Sekejap betul ni. 30. Lah. Sekejap. Kali 20. 1800. 30 kali 24 campur 24 kali 20. 1800. La ilaha illallah. Betul lah. Okey. Baguslah korang. My mistake. Ini potong-potong ni dapat 60 1800 bagi dengan 24. Maksudnya 75. Okey. So dapatlah sini 90. RC ni berapa tadi? 75.
RB tadi 60. Okey. Kita cuba lalu lukis balik dah ni. Mana? Dia ada banyak cara nak selesaikan sebenarnya ni. Ada cara lain tak? Kita tukarkan Y kepada delta pun boleh juga. So, kita cuba satu-satu. Tadi jadi macam ni. 90. 75. 60. 60 dengan 15. Ini ada satu lagi. 10 campur 5, 15 So 60 parallel dengan 15 berapa? 60 kali 15 bagi dengan 75. 12. So 12 kita akan dapat 1275. So kita akan dapat 13 90. Sini ada satu lagi 87. Betul. So 87 parallel dengan 90. Empat je. 13 90 kali 87 bagi dengan 90 campur 87. Ini dah 44 dah ni. Campur dengan 13 jadi 57. Tak dapat ni. Ke saya salah kira? 180. Ha? 180? Yang 5 tu 50 tak tu 50. 10 ni 50. Betul lah. Terima kasih banyak. So ini 50. 50 campur dengan 10. Bukan 15, 60 kat sini. Kan? So dia 60, 60. Baru betul. 60 parallel dengan 60. Dah silly mistake lah, benda-benda macam ni boleh silap. 30. Ni jadi 30. 30 campur dengan 75 jadi 105. So 90 parallel dengan 105. Pun macam tak dapat. Ni tak dapat kak, dapat 48 something. Okey, saya tunjukkan cara yang mudah sebenarnya. Kita boleh try, jadi kita try balik. Mungkin yang saya ada salah kira. Okey, cara yang mudah. Ini mana tadi gambar ni? Satu 13. Puluh. Okey, cara yang mudah.
Kalau kita tengok kat atas ni, ini adalah bentuk delta. So, kita boleh convert kepada lukis balik. Ini adalah delta sebenarnya. Kan, kat atas ni. So, dia boleh jadi pecah dua. Nampak tak? Dia jadi delta dekat situ. Okey, balik sikit. So 24 ni kita tarik sebab dia akan bertemu pada garisan yang mana-mana dekat sini kan. Dia akan jadi 24 dengan 10. Nampak tak? Poin yang sama. Bawah ni jumpa sini atas. 24 jumpa atas. So dekat poin yang sama dia akan patah ke kanan jumpa 10. Patah ke kanan jumpa 10. So basically kalau macam ni kita boleh lukis. Lama. Baik. Ada boleh. Kita boleh lukis balik macam ni. Dan ini asal. Dia ada 30 bawah tadi. Jadi macam tu. Okay. Nampak So ini sama dengan yang tadi sebenarnya. Ini sama juga dengan yang asal. Alamak. Lagi senang. Okey balik. Okey sebab saya rasa ada yang tak nampak juga. Kalau tadi 30, 24. Ini 24. Ini 20. Selalu salah tulis. 10. Okay. 20, 30, 20. Okey. Dia akan jadi macam ni. RM50, RM30, RM20, RM10, RM24, RM13. Okey nampak benda yang sama. Gambar yang sama sebenarnya. Saya lukis balik jadi macam ni. Okey, ini baru boleh kita tukarkan kepada Y. Okey, delta kepada Y. Ataupun yang ini pun kita boleh convertkan jadi bentuk yang lagi mudah. Seperti gambar yang ni. Contohnya, okey, kita boleh lukiskan balik macam ni. Maintain. 10, 24, di 13. So, kita ada 20 dan kita ada 50 dengan 30. Zaz tarik sini. Okay, alamat tak cantik. Okey. Sama kita boleh tukarkan satu ni menjadi macam ni. Dan ataupun dua ni kita boleh tukar jenis yang bawah ni. Okey. So which one you prefer? Tak kisahlah mana-mana. Kita boleh try satu-satu tengok. Jawapan ni mesti sama ni. Kalau macam ni lagi senang sebab dia dah bentuk dalam bentuk ni So ini adalah RC yang dekat bawah ni Dekat bawah ni kita boleh label terus. So 20 ni adalah RC, RB, RA. So boleh kira RA, RB, RC. RA, RC. So RA 2 campur
Dia nak convertkan daripada delta kepada star, sorry. Kita nak dapatkan star. So kita akan dapatkan, ni kita lukiskan besar sikit supaya boleh convert balik. Okey. Okey, besar sikit. Yang ni kita ke AV dulu. Kita lukiskan. Okey. So kita nak convert kepada Y. Convert kepada Y ni adalah R1, R2, R3. Yang kita nak dapat adalah R1 sama juga dengan RB, RC bagi dengan RA plus RB plus RC. So RB tadi berapa? 30. 30 kali dengan RC. RC tadi 20 bagi dengan total 5, 8, 100. 3 kali 6, 600 bagi dengan 100. 6 ohm. So R2 sama juga dengan RC RA. RC 20, RA 50 bagi dengan 100. 5 kali 2, 10. 10. Ohm. Dan R3 sama juga dengan RA RB bagikan RA plus RB plus RC. RA berapa? RA RB 50, 30 bagi dengan 100. 15, 00. Ini 15 ohm. Dari situ kita boleh simplifykan. Ini 18. 13. Aduh. 13, 24 atas tu 10. Gambar tak cantik lah. Okay. So dia jumpa pada point sini dan point sini. Ini point A, point B. Point A, point B. Turun jumpa R1. R1 tadi berapa? Tadi 6. Okay, yang belah kanan ni jumpa point B. Dia turun. So RA, RB, RC ni dah tak ada, yang merah dah tak ada sebab kita dah convertkan daripada delta kepada Y. So dia turun jumpa R2. 10. Okey. Dia akan jumpa pada neutral. So 1 dengan 2, R1 dengan 2 dia akan jumpa pada neutral.
satu point. Katakan ini point C. So, akan jumpa pada point C. Okey. Daripada point C, dia akan turun ke bawah. Point C akan turun ke bawah. Akan jumpa R3 15. Okey. So, dia akan jumpa pada point D. Point D. So, dia tarik ke bawah, keluar. Jadilah macam ni. Ni senang kira. So, daripada situ kita ada 13. Okey. Ini series lah semua ni kan. Dua-dua ni. So, 24 series dengan 6. Kita akan dapat 30. Sepuluh dengan 10 series kita akan dapat 20. Okey. Ini masih 15. Okey. So 30 dengan 20 ni parallel kan? Kita akan dapat berapa ni? 30 parallel dengan 20. 12. So lukis lagi. Kita akan dapat 13. 30, 20 parallel tadi 12. 15. So total R is equal to 13 campur 12 campur 15. 13 campur 12, 25. 25 campur 15, 40 ohm. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jawapan ni? 40 ohm. Okey. Boleh Ataupun kita boleh buat benda yang susah. Kita convertkan macam ni pun boleh juga. Okey. So kalau macam ni kita kena faham konsep yang saya cakap tadi lah. Dia punya R1, R2 tu dia update dekat mana dan dia bertentang dengan siapa. Kan? Supaya bila kita guna rumus tu, saya rasa tadi saya ada tersilap dekat sini mana-mana nak guna rumus ni. Okey. So kalau bagus lagi kita terus menghadap yang macam ni lah. Kita bentukkan star ke bawah ni. Supaya kita boleh pakai je rumus ni. Kalau star terbalik, kita kena tukarkan balik sesuai dengan gambar rajah ni lah. Kan macam tadi saya beritahu tadi kalau dia bentuk macam ni. So dia dah terbalik. Kan. So mungkin bawah ni adalah RC. Ini adalah RA. Ini adalah RB. Okay. So dia punya antara B dengan C, antara B dengan C mana B? B dengan C dengan B ada R1. So R1 dia ada kat situ. B dengan A, B dengan A ada R3 So dia ada 3. Lepas tu ni confirm 2 lah. Jadi macam ni. Boleh kita try buat. Jawapan akan sama je sebenarnya. Okay, kita cubalah. Alang-alang ni. So ini adalah RB. Ini adalah RA. Bawah ni adalah RC. Okay, kita try buat. Convertkan menjadi Y. So bila convert menjadi Y, dia akan dapat Y. Yang akan dapat ni adalah R3, R1, R2. Gambar ni kita akan pecahkan menjadi seperti ini. Okay. Itu dah pecah 2. Okay. Ini adalah 13. Ini adalah R3. Ini R1.
Ni R2. Okey. So yang segitiga dah tak ada dah, delta kita dah convert kepada y. Daripada titik tengah ni, okey, ni katakan ni point A. 13 jumpa point A. Jumpa R3. Ni katakan point B. Point B pecah 2. Satu pergi R1, satu pergi R2. Satu pergi R1 kiri, R2 kanan. Okey, ni katakan ni point C, ni point D. Pada point C, kita akan jumpa 30 ohm. Pada point D, kanan ni kita jumpa 50. So dia akan patah balik pada point yang sama. Point yang bawah ni adalah point E. Okey, tugas kita sekarang kita kena convertkan, kena dapatkan R1, R2 dengan R3. So rumus kita boleh pakai yang sama juga macam tadi lah, sebab kita dah pusingkan dia. So R1 sama juga dengan RB RC. RB kali RC. RB RC. RB dia 24. RC dia 20. Bagi dengan RA tambah RB RC. 24 campur 10 campur 20. Sekejap 24 kali 20. 576. RM54. Okey. Boleh tak? Dan kita boleh teruskan lah sampai siap. Sebab saya sebanyak lagi. Sekejap ni sekarang aku buat apa lah. Ada beberapa silibus lagi nak selesaikan. Dah pukul 10 ni. Nampak? So, okay. Saya bagi konsep je. Nanti kita boleh try sendirilah. Okay, konsep dia macam tu lah tadi. So, basically kita convertkan atas ataupun bawah menjadi delta. Okay. So, kita lukiskan jadi delta. Delta kita convert kepada Y. Atas ni jadi delta. Boleh convert menjadi Y. Boleh lukis equivalent circuit. Bawah pun sama juga. Kita boleh convertkan dan kita boleh lukiskan equivalent circuit ya. So itu adalah apa nama untuk selesaikan lah. Okay. Bridge network ni. So kita boleh kira lah current dia berapa sebab kita dah dapat total dia berapa kan. So I sama dengan V bagi dengan R. 100 bagi dengan 40 is equal to 2.5 M. Okay. So dapat 22. Right. Okay. Itu cara nak transform. Kita tengok mungkin ada soalan-soalan dalam tutorial yang kita boleh check. 1-2 soalan. Sekejap saya check dulu.
Tutorial 14 dengan 15. 14 dengan 15. Ada tak transformation dekat sini? Macam tak ada je. Okay, tak apa. Kita daripada awal kita dah belajar kan. Semalam we have tried question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua saya dah discuss. Sampai nombor 10, 11, 12 semua dah discuss dah ni. So soalan nombor 14 yang kita belum discuss. 14 dengan 15. So sekarang dia nak kita kira Vx and the power absorbed by 12 ohm resistor. Soalan nombor 12. Saya terus buka solution, kita tengok Okay. So basically kita boleh simplifykan circuit ni kan. Dia suruh kira Vx Dia suruh kira Vx. Vx adalah voltage drop pada 1 ohm resistor and dengan power pada 12 ohm. So P dia berapa dekat sini lah. Okay. Simple je ni sebab dia bagi current source dah dekat sini. So kita boleh simplifykan dia, circuit ni kita boleh simplifykan. Okay, kalau kita tengokkan dengan skema jawapannya. Right, 2, 1 masih sama, 6 masih sama, sorry. Okay. Ini parallel 2 So nanti kita akan dapat satu resistor yang dekat sini lah. 3 parallel dengan 6 kat bawah tu 3 parallel dengan 6 which is equal to 18 bagi dengan 9. Ini 2 So kita akan dapat 2 ohm. 4 campur 2, 6. Kita akan dapat 6 ohm. Itu yang dia letak kat sini 6 ohm. Alright. So ini dah lukis balik 612 612. Okey. 1.2 dia lukis balik. Ni 8 dengan 12 ni parallel 8 parallel dengan 12 kita akan dapat 96 bagi dengan 9, 10, 20 which is equal to 4.8 So dapatlah 4.8 yang ni. Ini tadi again 8 parallel dengan 12. 6 tadi adalah 4 campur 3 parallel dengan 6. Okey. Okey. So daripada sini kita boleh ringkaskan lagi. Ini dua series kan. So 4.8 campur dengan 1.2 dapat 3 ohm. Sorry, not 3 ohm sini. Dia dah settlekan lagi ni. Kejap. Kita boleh simplifykan lagi, tinggalkan dia jadi, sebab kita nak pakai current divider. Sebab apa kita pakai current divider? Sebab current berbeza pada setiap satu ni dan dia bagi current source. So simple lah kita akan ni. Okay, basic concept. Kalau siapa yang tak faham untuk gunakan current divider, dia mesti ada dua, kita kena simplifykan sampai dua, is either current divider ataupun voltage divider, divide Yang konsep yang utama kita kena tinggalkan dua resistor. Okay, supaya kita boleh dividekan equal. So kalau current divider dia connect in series. Sorry, parallel. Sebab current berbeza. Ini pakai current divider. Kalau voltage divider, dia connect dalam bentuk series. Ini voltage divider. So dia mesti ada dua resistor. Ini dia punya rule of thumb dia. Dia ada dua resistor. 1, 2, 1, 2. Okay, so kalau tengok balik ni, sepatutnya dia boleh tinggalkan kepada dua resistor yang terakhir je sebenarnya. Okay, so kita boleh simplifykan lagi yang ini. So kita lukis balik. Jadi macam ni 6. Dan kita ada 2. Kita ada 1. Dan kita ada lagi 6 kat situ.
Dan kita masih ada lagi dekat situ berapa? 4.8 campur 1.2, 5, 6 juga So kita parallelkan 2 ni. 6 parallel dengan 6, kita akan dapat 36 bagi dengan 12. Dapat 3 lah. So kita simplifykan lagi. Tadi 6 parallel dengan 6, kita akan dapat 36, 12, 4, 3 Ni maintain 1, ni maintain 2. Okay. So tengok dia akan dapat macam ni lah. Apa yang dia bagi tahu sini. Kita boleh simplifykan lagi. Dia punya rule of thumb tinggalkan 2 resistor terakhir. $6 ampere. Dua, 3 campur 1, 4. Dan kita boleh kira voltage divider. Sebab dia suruh tadi, soalan dia minta kita kira Vx dengan power. Okay, Vx dekat mana? Voltage drop dekat 1 ohm ni. Okay, so kita kena tahu current dekat sini lah dulu. Kan? Current dekat sini berapa? Okay. So basically current dekat situ adalah sama juga dengan current dekat mana? Current yang flow dekat sini lah. Okay, sebab itu node dia. This is the node. We have current source, current incoming. Incoming current is 6 ohm. Incoming current is 6 ohm. Dia pecah 1/2, 1 pergi yang kita dah simplify kan. Okay, katakan ini current 1, ini current 2. This is your I. Okay, so nak kira Vx, kita boleh pakai, sebab tadi solution ni nak minta kita kira Vx. Vx ni adalah Ohm's law, IR. So I yang kita nak pakai kat sini adalah I1 lah. Kali dengan 1 ohm. Okay. So kita punya target sekarang kita kena cari I1. That's why kita simplifykan ini. Ini tujuan dia kita simplifykan sebab nak kira Vx tadi Alright, so dah dapat simplify macam ni. Kita boleh pakai yang ini Ohm's law. Kita boleh pakai current divider. Current divider nak kira I2, nak kira I1 sama juga dengan current. Remember, jangan terbalik macam yang saya pernah cakap banyak kali semalam. Kalau current divider kita nak pakai, kita kena pakai. Contohnya kita nak kira current yang melalui 2 ni. Pada resistor nombor 2. So dia adalah resistor yang bertentang dengan dia. Bagi total resistor. Okay. So kita nak kira I1, I pada 4 ohm. Resistor yang bertentang dengan dia adalah 2. 2 bagi dengan total. Total 2 campur 4 lah. Total resistor. Kali dengan I. Kali dengan I. Tadi total resistance kali dengan I. So I adalah 6. Kita akan dapat sini 1/4. 4. Sekejap. 2 bagi dengan 6. 2 kali 6 bagi dengan 6. Dapat 2M lah. Okay. So gantilah I1 ni. So Vx sama juga dengan 2 volt lah. I1 kali dengan 1. I1 kali dengan 1. Vx Ohm's law balik semula macam tadi tu. Pakai Ohm's law kita nak kira Vx. Sama juga dengan I kali dengan R. I ni adalah I1. Okay. I1 adalah 2 ohm kali dengan resistor. Resistor dia, I1 2M. Resistor dia 1 ohm. Kita akan dapat 2 volt. Dapatlah 2 volt. Okay. So kita boleh kira lah current 2 ni berapa. Simple je ni sebab dia dah current in sama dengan current out. Dan either kita boleh pakai, kita boleh kira I2 menggunakan Kirchhoff current law. Iaitu current in sama dengan current out. Ataupun kita boleh pakai current divider. Benda yang sama juga yang ni. Jawapan akan sama. Okay. So soalan kedua dia minta kita kira power absorbed by 12 ohm resistor.
So kita kena tahu current yang flow dekat ujung ni lah. Kan? So that's why kita kena kira I2 dalam kes yang ni. Okay. Ni gambar ni. Alright, tadi dah selesai. BX dah dapat. Okay, gambar tadi kita dah sama gambar yang saya lukis ni. Okay. 1.2 4.8. Okay, kita tengokkan. Ni saya lukiskan sini. Pada node yang merah ni okay. Node yang merah ni pula, current yang flow dekat 1 ohm ni, 1 ohm ni adalah current sama juga dengan yang current yang flow dekat sini So current yang ni kita dah kira tadi kan, iaitu I1. Kan, yang sini tadi tu. Yang saya lukis yang ni adalah node yang belah kiri Ni node 1. Node 1 Yang ini. So current 6A masuk I, ini adalah I. Okay, dia pecah I2 dengan I1. Ke bawah ni adalah I2. Ke kanan ni adalah I1. Ini adalah I1. So I1 adalah incoming untuk node nombor 2 ataupun node merah ni. Masih sama. Ini adalah I1. Okay. Dan dia pecah dekat sini ada 2. Kita kena pakai current divider lagi sekali dekat sini. Okay. So kalau kita lukiskan balik ni, kita akan dapat simple. Saya lukiskan balik ni So macam tadi juga, kita boleh lukis. Ni kita dah simplifykan tadi. Okay. Current source kita sekarang ni bukan 6. Sebab kita dah lukiskan yang ini. Dia punya source dia yang masuk kepada node ini adalah I1. Iaitu berapa M tadi? 2M. So ini adalah 2M. Okay. 2M ni masuk kepada node sini Nampak? 2M ni masuk kepada node sini. Dia ibarat dia macam tu lah. Benda yang sama je kat semua macam ni. So daripada bawah tu dia turun ke bawah 6. Daripada node ni dia keluar 1.2 campur dengan 4.8. Ni berapa ni? Ini 6. 4, 5, 6. 6 jugalah. Okay. So kita boleh kira current yang flow dekat situ. So ini incoming. Kita boleh pakai current divider lagi sekali. Okay. Sebab apa? Kita punya soalan tadi dia nak kira power absorbed by 12 ohm resistor. So basically kita kena kira current yang terakhir ni. P sama dengan I square R. Resistor dah bagi. So kita kena tahu current dekat situ berapa. So baru boleh kita selesaikan. Okay. So pakai current divider. Apply current divider. Current yang flow dekat sini adalah yang hujung sekali. Katakan ini current IX. So IX is equal to 6 bagi dengan 6 tambah 6 kali dengan dia punya source adalah 2. 6 bagi 12 kali dengan 2. Ini adalah 1M. Okay. Okay. Dah sampai situ faham Tu dia dapat 1M dekat ujung tu lah.
So tadi kita dah masuk macam ni, dapat 2M. Ni gambar sama saya tak nak lukis balik ikut sama macam ni. So current yang flow ke bawah ni adalah I6M ni. I6 ohm sorry. IA adalah current yang kita kira tadi, iaitu IX lah. Kita dapat IA ni 11 pakai current divider. Okay, so current yang flow dekat 1.2 ohm dengan current yang flow dekat 4.8 ohm adalah sama, iaitu 1M. Okay. So dia punya source akan masuk adalah 1M dekat, kita buka balik gambar rajah yang asal tadi. Okay. Kita ada 3 node sebenarnya kalau gambar asal. Okay. Incoming sini adalah 6 ampere. Kita ada 3 node. Node pertama incoming dia adalah 6 ampere. Node yang kedua incoming dia adalah berapa tadi? 6 1M 1. So kita kena kira pula incoming kat sini berapa. Sebab tadi yang kita kira tadi adalah current yang dekat sini kita dah simplify kan tadi ni. Kita dapat 4.8 kan. Kita kira tadi dapat 1 ampere. Okay. Sekarang ni kita kena kira pula incoming current dekat sini berapa. Right. So pakai lagi current divider. So kita akan selesaikan current divider. Okay, tadi dah dapat 1M. 1M ni adalah source dia. Okay. Lapan dengan 12 soalan ni paling susah ni sebenarnya. Dia bukan paling susah, dia kena faham konsep dia current divider. Current tu dia divide by satu node. Dia pecah sampai 3 lah dekat sini. Okay. So boleh pakai current divider. Kita nak kira power dekat sini kan. Power pada 12 ohm. I square R. So kita kena tahu current yang flow dekat sini. Pakai current divider, I sama juga dengan 8 bagi dengan 8 campur 12 kali dengan 1. 8 bagi dengan 20 kali dengan 1. Okay. So ni dapat berapa? Bagi dengan 4. 2 bagi dengan 4, 5. 2 bagi 5, 0.4. Okay. Kita dapat 0.4 M. Barulah boleh ganti dalam I square ni. Kali dengan resistor. Dapatlah nilai dia. Okay. So agak kompleks sikit lah dekat sini. Boleh Okay, saya nak tanya balik. Nak tengok pemahaman. Okay, current yang incoming dekat node 1 ni adalah sama dengan 6M Berapa nilai current yang pada node nombor 2? Berapa nilai current pada node nombor 2? 2 kan? Ya. 2M. Kita dah kira tadi. Yang ni first kali kita kira tadi. Ni first step kita kira tadi kan? 42M. Okay. Berapa pula current yang kejap node nombor 3? 1. Ni 1. Faham pun.
Ini 1. Okey, ini adalah 1M. Mana kita ada kira tadi kan? Daripada 2 ni, kita kira tadi dapat ni. Ni node nombor 2. Tadi tu node nombor 1. Tarik hijau. Nombor 2. So nombor 3 adalah yang terakhir ni. Warna biru. Iaitu karen yang terakhir ni sinilah. Kita dapat 0.4. Okey, nampak So basic konsep current divider ni adalah dia mesti ada 2, tak kisah as long as divider. Rule of thumb dia mesti ada 2 resistor minimum. Okey. So kita simplifykan. Simplifykan jadi 2. Ni current divider, voltage divider. Macam tu. Okey. Sebab tu tadi kita selesaikan, kita compress semua sebab apa? Kita nak tinggalkan yang ini semua tak nak kita kecilkan semua. Kita tak nak lah ni. Sebab kita tahu ini kita nak jadikan macam ni First kali tinggal 2 ohm, yang atas ni semua kita simplifykan. Tak nak semua kita simplifykan. So dia connect parallel dengan ini. Kita dapat nilai tu. Okey, supaya kita boleh kira current yang flow dekat sini dengan ke bawah. So kita dapat current flow kat sini dengan kat bawah. So ini adalah current yang kita dah distribute dapat 2M. Dapat 2M pula kita lukis benda yang sama juga. Kan lukis ni 2M dekat sini. So resistor yang tinggal adalah berapa banyak? Resistor yang kat bawah ni campur dengan resistor yang kita dah simplifykan tadi tu. So 3 ni kita dah simplifykan, kita letak kat kanan. 2 ni kita 1, 2, 3 ni kita simplifykan letak kat sini. So dapatlah current yang flow ke kanan. Kita dapat pula flow current yang di sini. Okey. Ini adalah untuk incoming yang node ketiga pula. Benda yang sama. Dekat node ketiga tinggal 2. Tak payah simplifykan. Terus pakai je. Tadi pun kita tak simplifykan. Terus pakai. Okey. Kalau boleh faham ni insya-Allah boleh score final dengan midterm. Okey. Saya rasa kita stop dulu for break. Dan kita sambung balik after half an hour. So kita jumpa balik.